Buletin Didik 20 Mac bersama saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekolah Kebangsaan Sungai Beruar yang musnah dilanda kepala air ketika banjir melanda Hulu Terengganu baru-baru ini siap sedia untuk memulakan sesi persekolahan esok. Meskipun perabot serta kelengkapan pengajaran dan pembelajaran belum berganti, buat sementara waktu, meja dan kerusi murid dipinjamkan oleh sekolah yang berdekatan. SK Sungai Beruar ini menjadi gedung ilmu kepada 70 murid orang asli daripada suku kaum Semak Beri. Seramai 11 guru serta 2 kaki tangan berkhidmat di sini. Tinjauan mendapati guru-guru sudah bersedia untuk memulakan sesi persekolahan esok walaupun serba kekurangan. Menurut Guru Besar Zaidi Egani, pihaknya amat menghargai bantuan yang dihulurkan, terutama bantuan dari sukarelawan yang datang membantu membersih sisa banjir sebelum ini. Setakat ni dari segi kelengkapan lain seperti komputer, meja guru, meja pejabat, semua perabot-perabot itu tidak kita dapat lagi lah. Cuma yang kita pentingkan murid dapat belajar dahulu setakat ni, dan kita akan cuba sedaya upaya untuk baik pulih seperti sedia kala lah, dan cuba selesaikan masalah yang ada sekarang dari masa ke semasa. Banjir yang melanda SK Sungai Beruar disifatkan sebagai paling buruk sejak sekolah itu dibina pada 1980-an. Antara kerosakan berlaku melibatkan 6 bilik darjah, bilik mesyuarat, bilik guru, pejabat, isolasi stor sukan, makmal komputer, perpustakaan, surau dan padang bola. Turut musnah ialah 20 peralatan sekolah dan 30 komputer baharu untuk kegunaan murid yang diperoleh tahun lalu. Bagi meraihkan kehadiran murid pada penggal pertama persekolahan esok, kumpulan guru di Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara di Changlun, Kedah mengambil inisiatif mencantikkan kelas dan memperindahkan kawasan persekitaran sekolah. Usaha itu dilakukan kumpulan 93 orang guru secara bergotong royong sejak seminggu lalu. Guru besarnya Muhammad Nizam Saidin berkata, persekitaran yang kondusif penting untuk memberi impak positif dalam pembelajaran yang lebih selesa. Sebagai melancarkan pergerakan, setiap guru telah dibahagikan mengikut tugas masing-masing. Mengikut kesesuaian dan kepakaran mereka, ada yang mengecat, menghias bilik darjah, tak kurang juga ada kumpulan guru lelaki yang menampal simen pada lantai kelas yang rosak. Ya, setiap kelas kita bagikan guru kepada pendamping masing-masing. Seorang guru akan diwakili dengan pendamping 2 orang dan untuk memaskinikan kelas mereka lah. Bagi guru kelas yang guru-guru yang tidak ada kelas, kita contohnya ada yang guru yang untuk menguruskan bilik-bilik khas masing-masing, dan yang lainnya kita akan membuat kumpulan. Sebelum ini, Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razidin dilaporkan berkata, pengoperasian Sekolah Penggal 1 bagi sesi akademik 2022-2023 yang akan bermula esok melibatkan hampir keseluruhan murid akan hadir ke sekolah tanpa penggiliran. Sejak diperkenalkan kepada permainan komputer, seorang remaja, Luqman Al-Hakim Muhammad Rukhairi, mula menaruh minat dengan pengatur caraan. Ketika berusia 11 tahun, Luqman sudah menyimpan cita-cita untuk mencipta permainan komputernya sendiri. Minat Luqman terus bercambah, kini sebaik menjangkau usia 15 tahun, dia semakin ligat menimba ilmu mengenai robotik. Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki itu berkata, minatnya mendapat sokongan ibu bapa. Sejak di bangku sekolah rendah, Luqman menyertai pelbagai kelas mempelajari ilmu pengatur caraan dan robotik. Niat pada waktu tu nak buat game sendiri. Niat pada waktu tu nak buat game sendiri. So dari situ saya tengok YouTube, saya guna YouTube, kemudian ada ambil kursus free ada kat internet. Dari situ saya mula belajar programming waktu umur darjah 5. Jelas Luqman, ketika di SMK Aminuddin Baki, rakan-rakan dan guru tidak putus-putus memberi sokongan kepadanya, menjadikan remaja ini lebih bersemangat untuk menempa nama hingga ke peringkat antarabangsa. Tournament 2020 CIY Club itu adalah pertandingan peringkat antarabangsa yang pertama saya masuk. Saya waktu tu memang
takut gila jugalah, macam nervous lah juga bila masuk peringkat yang paling tinggi iaitu antarabangsa. Dan dalam peringkat antarabangsa tu saya dapat tempat kedua, tapi saya menang secara kebangsaan sebab ada juga yang kawan-kawan saya yang lain dari Malaysia yang masuk juga pertandingan tu. Cinta Luqman pada bidang robotik ini membuatkannya menanam cita-cita untuk melanjutkan pelajarannya dalam bidang teknologi. Dan remaja ini juga berhasrat untuk menyertai sebuah syarikat teknologi global untuk mengembangkan lagi bakatnya. Kerajaan Negeri Selangor bakal melancarkan Sekolah Digital Selangor SDS bagi mengatasi masalah kekurangan bakat kemahiran dalam sektor ekonomi digital terutama di negeri berkenaan. Penubuhan SDS khusus berkaitan digitalisasi yang relevan dan memenuhi keperluan pasaran pekerjaan digital dapat ditawarkan dengan harga yang berpatutan serta mendapat pengesahan daripada institusi pengajian tinggi. SDS yang akan dilaksanakan melalui Perbadanan Teknologi Maklumat dan Ekonomi Digital Selangor SIDEC dengan kerjasama The Hive C dan Universiti Selangor UNISEL dijangka dilancarkan pada suku ketiga tahun ini. Majlis pelancarannya berlangsung semalam pada program Jelajah Usahawan Digital Selangor 2022. Menurut kajian, sektor ekonomi digital negara memerlukan kira-kira 1.5 juta bakat digital. Namun ketika ini, pasaran hanya mempunyai kira-kira 50% bakat dan kemahiran dalam bidang berkenaan. Bertemu kembali. Hospital Tunku Azizah HTA melakar sejarah apabila kembar siam pramatang berjaya dipisahkan melalui satu pembedahan semalam. Menurut pakar perunding pembedahan kanak-kanak HTA, Datuk Dr. Zakaria Zahari, pembedahan seumpamanya biasa dilakukan pada usia 3 hingga 6 bulan. Namun disebabkan komplikasi extrauterine twin-to-twin transfusion syndrome, pasangan itu terpaksa menjalani pembedahan segera. Ketika dibedah, kembar berkenaan baru berusia 17 hari dan berat 2.7 kilogram. Bayi kembar lelaki itu dilahirkan di Hospital Raja Permaisuri Bainon Ipoh pada usia kandungan 33 minggu. Pembedahan diketuai Datuk Dr. Zakaria serta 6 pakar bedah kanak-kanak dari seluruh negara dan 2 anggota pasukan bius kanak-kanak. Kembar terbabit berjaya dipisahkan dalam tempoh 66 minit tanpa komplikasi yang besar. Proses pembedahan bagi kembar siam berkongsi hati ini bermula jam 7.30 pagi dan kedua-dua bayi itu dihantar semula ke unit rawatan rapi neonatal NICU pada jam 2 petang. Ia merupakan pembedahan ketiga untuk pasangan bayi kembar siam sejak HTA dibuka. 3 perkara utama dikemukakan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP untuk pindaan Akta DBP bagi meningkatkan penguatkuasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan termasuk dalam kalangan pihak berkuasa tempatan PBT. Pengerusi Lembaga Pengelola DBP, Profesor Datuk Seri Awang Sarian berkata, ia melibatkan pemberian kuasa penguatkuasaan penggunaan bahasa Melayu dalam sektor yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Dalam satu kenyataan, beliau berkata, Perkara 152/6 memperuntukkan penggunaan bahasa Melayu dalam pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan pihak berkuasa awam. Peruntukan berkenaan membolehkan DBP mengembangkan bahasa dan persuratan Melayu di peringkat antarabangsa berasaskan undang-undang walaupun usaha itu telah dilakukan sejak tahun 1980-an. Pindaan aspek pengantarabangsa juga berkait rapat dengan kelulusan Jemaah Menteri menubuhkan Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu MABM pada tahun 1997 dengan DBP sebagai urussetia. Manakala pindaan ketiga berkaitan dengan peruntukan yang membolehkan DBP menubuhkan perbadanan agar fungsi perniagaan DBP dapat digerakkan dengan lebih berkesan. Sebagai badan berkanun, DBP hanya menerima peruntukan emolumen daripada kerajaan dan perlu menjana pendapatan untuk melaksanakan program perancangan bahasa, persuratan dan penerbitan.
Kementerian Sumber Manusia KSM bersedia menambah institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET jika berlaku limpahan permintaan daripada pelajar. Jelas Timbalan Menterinya Datuk Awang Hashim, pihaknya tidak pernah menghadkan jumlah pengambilan setiap tahun untuk pelajar mengikuti kursus berkenaan bagi memenuhi permintaan tenaga kerja mahir. Datuk Awang berkata banyak institusi TVET yang disediakan di seluruh negara. Peluang besar itu harus disambar generasi muda demi untuk masa depan mereka bagi memenuhi ruang-ruang pekerjaan kerana negara sedang menuju revolusi industri 4.0. Katanya lagi, negara memerlukan 60% pekerja berkemahiran selepas ini. Justru kementerian katanya akan memohon kepada kerajaan untuk menambah institusi TVET jika berlaku limpahan permintaan selepas ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Jom Masuk TVET at KSM di Pendang Kedah siang tadi. Untuk rekod, Jabatan Tenaga Manusia JTM adalah pelaksana latihan dengan menyediakan 32 institusi latihan di seluruh negara. Daripada jumlah itu, 23 adalah institusi latihan perindustrian ILP, 8 pusat latihan teknologi tinggi EdTech dan sebuah Japan Malaysia Technical Institute JMTI. Assalamualaikum adik-adik, saya Umi dari Muzium Kesenian Islam Malaysia. Hari ini saya ingin bercerita tentang artifak dari dinasti Umayyah. Dinasti ini berkuasa dari abad ke-7 hingga abad ke-11. Pusat pemerintahannya bermula dari Syria, kemudian berkuasa di Sepanyol dan Portugal. Antara sumbangan dan pengaruh terbesar dinasti Umayyah di Sepanyol adalah astrolab. Astrolab merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menentukan yang pertama, masa untuk siang dan malam, waktu matahari terbenam dan terbit, alat untuk mengesan kedudukan objek-objek di cakrawala dan pengembara Islam turut menggunakannya untuk menentukan waktu solat dan arah kiblat yang tepat. Astrolab ini mempunyai bahagian-bahagian yang boleh dipisah-pisahkan berdasarkan keperluan para pengembara. Pada abad inilah astronomi berkembang pesat dan menjadi perintis kepada ilmu dunia astronomi moden. Satu pertunjukan cahaya diadakan pada majlis pembukaan rasmi Jambatan Çanakkale yang menghubungkan Asia dan Eropah. Menurut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Jambatan Çanakkale mempunyai jarak 2023 meter antara menaranya, menjadikannya jambatan gantung terpanjang di dunia. Jambatan Çanakkale menghubungkan bandar Gelibolu yang terletak di sebelah Eropah, manakala di sebelah Asia ialah bandar Lapseki. Kedua-dua bandar terletak di wilayah Çanakkale, Turki dan dipisahkan oleh Selat Dardanelles. Melalui jambatan ini, pengguna boleh ke Laut Aegean dan Marmara hanya dalam tempoh 6 minit berbanding 1,5 jam dengan menggunakan feri. Pembukaannya pada Jumaat lalu dilakukan genap 107 tahun sambutan kejayaan tentera laut Turki dalam Perang Dunia Pertama ke atas armada British dan Perancis yang menyerang Dardanelles. Ia menyebabkan Britain dan Perancis sambil disokong askar Australia dan New Zealand kemudian memilih untuk mendarat di Gallipoli pada tahun 1915. Jambatan ini dibina oleh Konsortium Syarikat Turki dan Korea Selatan dengan kos $2.7 bilion Amerika atau 11.321 bilion ringgit. Menaranya berukuran 318 meter tinggi bersamaan tarikh 18 Mac ketika Turki memperingati tenteranya yang terkorban ketika bertempur di Gallipoli. SpaceX melancarkan satu lagi satelit terbarunya ke angkasa. Pelancaran membabitkan satelit daripada siri satelit Starlink bagi tujuan menyediakan internet jalur lebar berkelajuan tinggi hampir ke seluruh pelusuk bumi. Pelancaran satelit ini dilakukan di Stesen Angkatan Angkasa Cape Canaveral di Cape Canaveral, Florida, Amerika Syarikat. Ia dilakukan dengan menggunakan roket Falcon 9. Pelancarannya dilakukan tepat jam 12.42 tengah malam semalam waktu tempatan. Roket membawa sebanyak 53 satelit Starlink dan masing-masing berjaya diletakkan di orbit yang ditetapkan dalam masa sejam selepas roket dilancarkan. Ia juga adalah kali ke-12 roket Falcon 9 melakukan pengembaraan ke angkasa dan berjaya mendarat semula di atas sebuah kapal di lautan Atlantik di luar pantai Florida.
Kenderaan utiliti sukan SUV terbesar di dunia, Hummer H1 X3, mencuri tumpuan penduduk di Emirat Arab Bersatu UAE. Saiznya 3 kali ganda lebih besar daripada Hummer H1. Hummer H1 X3 memiliki ketinggian 6.6 meter, 14 meter panjang dan 6 meter lebar. Hummer H1 X3 salah satu daripada koleksi kenderaan milik Sheikh Rainbow. Pemiliknya, Sheikh Hamad Hamdan Al Nahyan, mempunyai hobi mengumpul koleksi kereta pelik dan berharga. Hummer H1 X3 yang merekodkan saiz 3 kali ganda lebih besar daripada Hummer H1 menjadikan Hummer terbesar yang pernah dihasilkan setakat ini. Kenderaan gergasi ini dilengkapi dengan 4 enjin diesel. Begitupun spesifikasi teknikal seperti kelajuan tertinggi, daya dan seumpamanya masih belum didedahkan kepada umum. Hummer H1 X3 dikenali selepas gambar memaparkan kenderaan terbabit dipandu ke Muzium Sejarah Off-Road di Al-Madam UAE tular baru-baru ini. Sukan. Misi Lee Zijia untuk mempertahankan kejuaraan badminton All England tidak kesampaian. Ia selepas perebutan tiket ke perlawanan akhir menjadi milik jago India Lakshya Sen sekaligus berakhir cabaran Malaysia pada kempen All England bagi edisi kali ini. Ia sememangnya pertarungan yang cukup mendebarkan antara pemain perseorangan negara Lee Zijia dan pemain ranking ke-11 dunia Lakshya Sen. Set pertama, Zijia bagai tercari-cari rentak permainan dengan membuka banyak ruang buat Sen mengutip mata demi mata sebelum kemenangan 21-13 memihak jago India ini. Kembali mengatur langkah, Zijia kemudian lega berjaya menguasai set kedua menerusi keputusan 21-12 untuk mengheret permainan ke set penentuan. Aksi sengit terus dipamerkan kedua-dua pemain. Begitupun kesilapan demi kesilapan yang dilakukan Zijia ternyata memakan diri. Dan tiket ke perlawanan akhir sah menjadi milik Sen hasil kemenangan 21-19 sekaligus menamatkan misi Zijia untuk mempertahankan kejuaraan. Sementara itu, dalam saingan perseorangan wanita, jagoh Korea Selatan An Si-young mencipta kemenangan sensasi dengan menyingkirkan pemain nombor 1 dunia dari Taiwan, Tai Tzu-ying. Si-young ceria melakar kemenangan straight set 21-19 dan 21-13 untuk mara ke pentas akhir. Kejutan sama turut berlaku dalam saingan bergu lelaki. Gandingan Indonesia Muhammad Syuhibul Fikri dan Bagas Maulana menyingkirkan rakan senegara yang juga pasangan nombor 1 dunia Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo. Perlawanan yang berlangsung selama 58 minit ini menyaksikan Syuhibul dan Bagas Maulana menang dalam permainan 3 set 22-20, 13-21 dan 21-16. Dalam saingan bergu campuran, pilihan utama dari Thailand, Dicapul Pawaranukroh dan Sapsidi Taratanachai turut tersingkir. Cabaran mereka berakhir selepas tewas 14-21 dan 15-21 kepada pilihan keempat dari Jepun, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino. Beralih tumpuan ke saingan bola sepak Piala FA Inggeris, Chelsea gah melangkah ke peringkat separuh akhir dengan menewaskan Middlesbrough 2-0. Bertandang ke Stadium Riverside, Chelsea bermula baik menerusi jaringan Romelu Lukaku pada minit ke-15. Penguasaan terus dipamerkan Chelsea dan minit ke-30, penyudah Hakim Ziyech meletakkan kedudukan semasa 2-0. Bersambung selepas rehat, dominasi The Blues nyata menenggelamkan Middlesbrough dan skuad kenalian Thomas Tuchel hampir menambah jaringan ketiga tatkala keadaan kucar-kacir depan gawang lawan. Kelebihan dimiliki Chelsea dipertahankan sehingga whistle penamat untuk mengesahkan kemarahan ke peringkat separuh akhir. Aksi berani terbang ke udara menggunakan belon mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Midi Saleh, salam hormat, assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.